life dalam bahasa Inggeris. Nah, apakah matlamat hidup kita? Dalam bahasa Melayu yang mudah, hakikat hidup insan. Untuk apa Allah cipta kita? Allah tanya, adakah sebagai main-main saja? Makna kita dicipta oleh Allah tanpa sebarang matlamat? Tak. Ada matlamat. Apakah matlamat hidup seorang insan itu? 4, kata Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala. Pertamanya, kesemua kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bear in mind, ingat sampai bila-bila, kita adalah hamba Allah, servant. Macam dulu-dululah zaman tak ingat Presiden Amerika tu, yang mana dia memerangi slavery, perhambaan. Tak ingat dah nama dia. Kita semua ni adalah hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia mengabdikan diri kepada kami, menyembah Allah, mentaati hanya kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan mutlak, 100%. Whether you like it or not, you have to accept God's atau Allah's verdict, ketetapan Allah, keputusan Allah. Baik. Pertama, hakikat hidup kita sebenarnya yang pertama, kesemua kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kupasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya menghormati semua ulama-ulama silam. Terima kasih Abraham Lincoln. Terima kasih Saudara Yusli Effendi. Abraham Lincoln yang abolish slavery lah, kalau tak salah saya, Presiden Amerika, perhambaan. Baik, jadi maknanya Imam Al-Ghazali ini di antara tokoh ulama yang hebat. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad Nasbir. Mudir Tafiz Mutmainah, dia pun tengok juga ni. Beliau menyatakan ataupun beliau menghuraikan, mendetailkan, yakni ubudiyah. Ni kita nak faham. Ubudiyah ni benda. Datang apa? Orang utara kata. Apa dia yang dimaksudkan dengan ubudiyah? Perhambaan diri kepada Allah. Dia kata ubudiyah ini mesti ada 3 sifat. Pertamanya, menjadi kewajipan kepada seorang hamba menjaga perintah-perintah syarak. Ini seorang hamba. Kalau kita nak buat contoh, for example, you are kerja, okay? Kerja ni dia dah fix. Time kerja 8.30 pagi, pulang ke rumah 5 petang. Ini undang-undang, rules and regulation. Yang termaktub di tempat kerja. Kesemua kita pekerja-pekerja akan sampai sebelum 8.30, punch card, punch in, punch out. Kamu juga menjaga undang-undang dan peraturan di tempat kerja kamu. Begitu juga kita sebagai hamba Allah. Kita wajib menjaga perintah syarak, hukum hakam Islam, baik soal solat, puasa, zakat, haji, apa sahaja yang merupakan perintah daripada Allah, menjadi kewajipan kita, wajib mentaati dan melaksanakannya. Boleh faham tak ni? Solat 5 waktu, jangan buat 4, kena buat 5. Subuh pukul 6, jangan buat pukul 8. Sekarang dah tambah 8 minit. Anak saya kata, Abah,
Tak payahlah tambah 8 minit. Saya tanya dia, kenapa? Memang hari-hari subuh lewat pun. Itu hang, bukan aku. Kan? Cerita macam tu. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Allah sebut, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. An-Nisa surah keempat ayat 103. Nah. Yang dalam ayat 103 An-Nisa, sesungguhnya solat itu, kata Allah, telah diwajibkan ke atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kita kena ikut. Kita kena ikut. 1:20 Zuhur, kita kena 1:20. Ini perintah. Nah, Ustaz Muhammad Nasir kata, syarat-syarat seorang hamba Allah. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah, menjaga perintah syarak. Whether you like it or not, you have to do it. Kita ni adalah hamba Allah. Cukup duit, wang simpanan dah ada, wajib kena pergi menunaikan haji. Kita boleh pergi melancong sana, melancong. Mekah dengan Madinah tak sampai ni. Tak betul tu. Kalau dah pergi balik, ada duit lagi banyak, balance dalam akaun, nak pergi melancong-melancong lah. Bukan soal solat, puasa, zakat, haji. Segala yang diperintahkan oleh Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua beliau menyebut ialah ubudiyah ni ialah rela, tidak keluh kesah di dalam menghadapi aturan dan pembahagiaan Allah. Ini sifat dia. Kita tidak keluh kesah ketika berhadapan dengan aturan dan pembahagian yang telah ditentukan oleh Allah. Ini aturan dia, kita terima. Itu yang kata Islam. Kita taat, kita tunduk dan patuh. Termasuk pembahagian Allah. Saya ditakdirkan jadi begini, begini, begini. Dalam Quran Allah sebut tentang pembahagian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membahagikan yang ini di antara kamu di dalam kehidupan dunia. Kau ni kaya, kau ni sederhana, kau ni miskin. Sebab tu Islam ajar yang kaya keluarkan zakat, bantu yang miskin. Masya Allah ajaran kita, tuan-tuan. Okey tak ni? Sejuk tak ada respon pun. Itu cerita dia. Kami yang membahagikan. Bukan soal rezeki sahaja, ketentuan Allah. Kadang-kadang ilmu pengetahuan pun begitu juga. Allah dah tentu si fulan ni hafaz Quran, hafiz. Kau ni bidang hadis. Yang bidang hadis janganlah condemn bidang hafiz Quran. Yang hafiz Quran janganlah mencemooh yang hafaz hadis. Allah sebut dalam Quran An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. An-Nisa surah keempat ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Terima kasih Sumiati Ahmad, adik aku apa ni? Betul ke adik saya kan ni? Salam Ustaz, moga dalam lindungan Allah. Terima kasih. Allah kata, Allah berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap yakni kurniaan Allah kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Saya sebut banyak kali, kadang-kadang boring, bukan boring apa, sakit hati juga. Yang duk pergi jealous sangat, ustaz tu banyak buat kerja-kerja amal sewaktu PKP ni. Kenapa?
Awak tak nak buat, awak duduk kat rumah, diam sudahlah. Tak ikhlas lah, riak ni apa cerita? Itu kelebihan Allah bagi kat dia. Kita pun ada kekurangan. Kita tak mampu nak pergi kan macam dia. Nak keluar setiap hari. Nak sampaikan sumbangan-sumbangan, duit pun tak ada. Dia ada duit, dia ingat macam tu, dia buatlah. Kita tak mention lah siapa-siapa, tapi tolonglah. Ini semua ketentuan Allah. Itu ubudiyah. Kita tidak keluh kesah. Ketika kita berhadapan dengan aturan dan pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenepikan pilihan hati dan mendahulukan kehendak Allah dan Rasul. Masya Allah, inilah ubudiyah. Kalau ikut hati kita, ikut hawa nafsu kita, Allah, sedapnya tidur, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ikut hati lah, nak tarik lagi kain selimut, aircon pula tu sedapnya. Tapi ini kehendak Allah. Bangun solat, kita bangun, itu hamba. Tapi sekarang tak ada masalah. Lepas subuh, sambunglah zikir 4 jam. Tahu zikir 4 jam, sambung tidur lah. 6.30 sampai pukul 9.45 sudahlah, pukul 10 live. Tapi sejak Covid ni, saya pun tak zikir dah lepas subuh. Saya pun tak zikir dah selepas subuh. Ni ada penyakit hati, betul. Ahmad Zakir Ramli kata, penyakit hati lah ni. Jealous, iri hati. Tak ada orang buat kerja-kerja amal. Biarlah. Saya tak mampu. Saya mampu macam ni, sekadar yang ada. Sebab itu seorang hamba, ubudiyah ini ialah kita mengenepikan kehendak hati kita, pilihan hati kita. Kita mendahulukan kehendak Allah dan Rasul. Macam saya sebut beberapa hari dulu, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, tuan-tuan boleh bayang kalau kita diuji sedemikian, supaya dibawa isteri muda pula tu. Kalau yang lama, kata tua dia orang marah, yang lama. Yang senior tu mungkin sayang-sayang lah, tapi kurang. Yang baru ni, muda-muda, huish, kan? Mula-mula kahwin dulu memang semua okey. Boleh tidur bersebelahan. Bila dah 30 tahun, jauh sikit, panas lah. Panas. Ini isteri muda. Hajar. Kehendak Allah didahulukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar dan Ismail. Ismail juga diuji. Aku mendapat wahyu supaya menyembelih kamu. Si anak kata, ini perintah Allah, tunaikanlah. Masya Allah. Sila rujuk surah Ibrahim ayat 37, surah As-Saffat ayat 102. Kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Itu pengertian ubudiyah. Baik. Saya tertarik dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Sebab tu tolonglah, you people out there, you know, especially orators, religious scholars, orators, tolonglah, janganlah cemuh Imam Al-Ghazali. Kita bukan level dia. Pandangan-pandangan beliau bernas. Ya, mungkin dia ada kekurangan, kita tak ada kekurangan. Ada penyakit hati. Ahmad Zakir Ramli kata, memang betul. Kita respect semua pandangan ulama. Kalau tak sehaluan dengan kita, tak apa, kita diam sudah. Kan? Baik. Beliau menyebut, di dalam kita berusaha untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menyembah Allah, menjadi hamba Allah, beliau menyebut ada 4 halangan. Ini pandangan beliau dalam kitab Minhajul Abidin. Apakah halangan-halangan tersebut yang menyebabkan seseorang gagal memperhambakan diri kepada Allah? Pertama sekali ialah dunia. Ni dunia ni yang kita sebut, Dr. Hamka sebut, kekayaan,
kedudukan dan kekuasaan. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau kita utamakan dunia, inilah jawapan An-Nazi'at surah ke-79 ayat 38-39. Sesiapa yang mengutamakan dunia, tidak peduli halal haram, rasuah pun makan, bagi rasuah, ambil rasuah, menipu, pecah amanah, Allahu Akbar. Nah, ini ada soalan, lain kali lah saya jawab. Takkan nak jawab hari ni, aku duk baca tu, aku pun terlupa ceramah. Poin hilang. Lain kali lah kalau ada kesempatan. Nah, saya tuan-tuan bukan buat satu kerja tu, saya banyak kerja buat ni. Bukan berceramah ya. Nak tahu background saya, kena datang jumpa saya, tengok apa saya buat. Nah, baik, InsyaAllah lain kali lah kita jawab kalau ada bab-bab tu, insyaAllah. Jadi Allah sebut, sesiapa yang mengutamakan dunia, neraka jahim tempat tinggalnya. Dia kira dunia ya, bina kekayaan, susah payah nak mendapat kedudukan yang tinggi, bahkan nak kuasa, Allahu Akbar. Tetapi kewajipan sebagai seorang hamba diketepikan. Ni tak betul. Sehingga solat pun, masjid pun tak kenal. Kan? Masjid pun tak kenal. Tok imam masjid dia pun tak kenal. Kan? Aduh. Akhirnya mati. Tak pernah kaki dia pijak tangga masjid. Tiba-tiba meninggal dunia, dia pergi ke masjid, dia duduk depan. Tok imam belakang dia. Tok imam kata ni sudah lawan tokek. Bukan lawan tokek, tok imam dia dah mati pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 57. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati. Dan kesemua kamu akan dikembalikan, dibangkitkan, dihitung, dihisap, kemudian diberi pembalasan yang paling adil. Allah Maha Adil. Sebab tu jangan kita terpedaya dengan dunia, dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran surah ketiga ayat 185. Itu tentang dunia. Tadi Allah sebut An-Nazi'at 38-39. Kalau kita cenderung kepada dunia, neraka jahim. Allah menyatakan pula dalam Ali Imran, siapa-siapa yang terpedaya dengan dunia, kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang memperdayakan kita. Sedar-sedar mati, ya Allah, tak sempat nak buat apa. Tak percaya ke? Ada alam barzah, ada siksa kubur. Ya? Tak percaya ke? Saya boleh tunjuk dalam Quran ni. Ada siksa kubur, alam barzah. Kita diberi peluang untuk hidup ni tak tahu berapa lama. Kalaulah diberi pilihan, I would prefer lah another 30 years. 65 campur 30, 95 tahun. Umur 90 tahun, panjang umur. Umur 9 tahun, 90 tahun, masih buat kuliah duha live. Masa tu tak tahulah tuan-tuan ada ke tak ada. Takkan dah tukar alamat, address ke Batu Dua apa semua. Kita tak tahu. Mungkin hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat gelak ketawa dengan ceramah saya. Esok dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran Al-Baqarah ayat 156. Itu cerita dia. Jadi dunia penghalang. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ialah makhluk, manusia. Ya, ada sebahagian manusia yang menjadi hamba kepada sesama manusia. Sepatutnya menjadi hamba kepada Allah, bukan sesama manusia. Ini kita akan bahas insya-Allah.
kita akan bahas satu tajuk ketaatan dalam Islam. Sejauh mana kita perlu mentaati makhluk yang bernama manusia. Ibu, bapa, pemimpin, insya-Allah lagi akan datang. Dia punya point dah tulis siap. Saya pun tulis juga, sebab bila tulis tu lebih teratur. Sekadar yang ada je lah. Makhluk. Yang ketiganya ialah syaitan. Tuan-tuan selalu baca surah Yasin. Surah Yasin ni surah ke berapa tuan-tuan dan puan-puan? Dah baca lama dekat 100 tahun dah, tak ingat. Cameraman. Dia kata aku pun kena tanya juga. Surah ke-36 ada 83 ayat. Pada ayat 60 Allah memperingatkan kepada kita. Saya baca 60 dan 61 juga 62. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. 60 hingga 62 tentang syaitan. Inilah halangan di antara hal yang menghalang umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga gagal mengabdikan diri kepada Allah. Syaitan. Tidakkah kami memperingatkan kepada anak Adam, pada kita semua, jangan kamu sembah syaitan, jangan kamu ikut syaitan, jangan kamu taat kepada keinginan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dan sembahlah aku. Inilah ubudiyah. Dan sembahlah aku, taat kepada aku, mengabdikan diri hanya kepada aku. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Dan Allah menyambung firman-Nya. Dan sesungguhnya kata Allah, berapa banyak manusia yang telah disesatkan oleh syaitan ini. Apakah kamu tidak berfikir? Syaitan ni kita nak beritahu berdasarkan ayat Quran, nah, syaitan ni ada dua jenis. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Oleh kerana dah Imam Al-Ghazali telah membahalkan makhluk tu manusia, cuma saya nak bagi tahu sajalah. Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Dan demikianlah kata Allah. Kami jadikan pada setiap nabi ada musuh. Dan musuh itu dari kalangan syayatin al-insi, plural. Al-insi wal jinni. Syaitan manusia, syaitan jin. Yang mana lebih kuat, syaitan manusia atau syaitan jin? Saya kata syaitan manusia. Syaitan jin ni kalau kita ingat Allah banyak-banyak baca ayat kursi, dia belah. Syaitan manusia mana belah? Member. Very close. Classmate. Dia ajak pergi makan sate kajang pula, jam. Nak pergi mana ni? Nak pergi dengar kuliah live. Tak payah aku belanja makan. Dengar apa sangat-sangat kata, cerita tu je. Kita telah tertipu, terpedaya. Halangan yang ketiga, syaitan. Syaitan manusia kuat. Ada ayat-ayat banyak. Az-Zukhruf 36, 37. Banyak ayat. Yang keempat ialah hawa nafsu, yang saya tak mau hurai lagi. Hawa nafsu. Ini semua halangan. Tambahan pula, hawa nafsu tu dalam jiwa kita. Allah. Dia tak pernah lekang, tak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, di antara syariat Islam ialah berpuasa, supaya kita dapat melembutkan, mengekang keinginan hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at. Tadi 38 39, ni 40 41. Dan sesiapa kata Allah yang dapat mengekang, kontrol, manage dia punya hawa nafsu, keinginan,
sehingga dia senantiasa mentaati Allah, syurga tempat tinggalnya kelak. Masya Allah. Itu matlamat hidup kita, hakikat hidup seorang insan yang pertama. Kita, kesemua kita adalah hamba Allah. Yang kedua, kesemua kita adalah khalifah. Khalifah ialah pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, saya ulang sekali lagi lah. Bagi tuan-tuan yakin apa yang saya cakap ni ada dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kalau Jawi pada muka surat 13. Oleh kerana ini Rumi muka surat 16. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Saya dah pernah sebut sekali, ini kali kedua. Nak ulang bagi mantap. Ini tanggungjawab khalifah. Saya sebut dulu dalam bahasa Arab, iqamatuddin wasiyasatud dunyabi. Kata ulama, tanggungjawab khalifah ialah menegakkan agama, menegakkan undang-undang cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mentadbir dunia dengan agama, dengan undang-undang dan cara hidup tersebut. Baik, kita tengok untuk menyokong apa yang disebut oleh ulama. Tafsiran Al-Baqarah 30. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyi dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Dengar tu. Tu dia. Tu cerita dia. Wajib kena mentadbir dan mengurus berdasarkan wahyi dan syariat Allah. Pemimpin pemerintah tak boleh sewenang-wenang menggubal sebarang undang-undang yang menyalahi ketetapan Allah dan Rasul. Tak boleh. Berdosa di sisi Allah. Kalau mereka melanggar, kita boleh kemuka. Hari itu saya baca sekali dah, InsyaAllah muka surat 914, surah ke-24 An-Nur ayat 63. Cuba dengar baik-baik, kemudian saya akan baca hadis. Apa akan berlaku apabila kita sebagai khalifah menyanggahi perintah Allah? Lain yang disuruh, lain yang kita buat. 914 insya-Allah. Alhamdulillah. Surah An-Nur ayat 63. Cuba dengar firman Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Maksudnya, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya. Allah kata kesalahan mencuri, potong tangan. Nanti saya jawab, ada orang tanya itu. Nanti sampai hari insya-Allah saya jawab. Kita sebagai orang Islam jangan meragui keberkesanan syariat Allah. Dia yang cipta kita, dia lebih memahami, lebih mengetahui. Kita semua ada, Masya Allah, di JAKIM yang mahir dalam bidang Islam. Dia orang fikirlah, saya hanya berdakwah, saya cuma bagi basic, itu saja kemampuan yang ada. Tanam dalam jiwa kita berkeyakinan hanya syariat Islam jalan penyelesaian. Cuba dengar. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana. Bala bencana apabila manusia melanggar perintah Allah. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan apabila pemimpin satu kaum enggan, tidak mau melaksanakan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran,
Curi potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Al-Maidah surah kelima ayat 38 tentang kewajipan potong tangan pencuri. Kita tak mau potong, kita nak denda, kita nak penjara. Hadis ini menyatakan, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan, maka ketika itu Allah akan hidupkan, yakni rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-poranda. Mungkin musibah demi musibah, bala bencana, gejala sosial, jenayah meningkat. Ini semua kehidupan yang porak-poranda, endless, tak putus-putus, tak habis-habis. Setelah satu perkara lain, perkara baru. Allah, kita berdoa mudah-mudahan Kerajaan Perikatan Nasional, kalau ada menteri-menteri yang dengar, kalau PM dengar ke, tolonglah, do your very best. The rest kita serah pada Tuhan. Nanti saya ada jawapan. Ada orang tanya itu, saya tak sempat nak jawab. Saya nak bagi konkret sikit jawapan saya. Kalau tak puas hati, kena pergi cari Menteri Agama lah pula. Saya dengar live Ustaz Syarilong, saya tak puas hati lah Datuk Menteri. Pergi perintah dia punya pandangan pula. Kalau Datuk Menteri punya pandangan pun awak tak terima, awak gantilah dia jadi Menteri Agama. Selesai masalah. Okey, kameraman? Okay. Dia setuju. Tak setuju pun tak bayar upah dia. Nak bagi hilang ngantuk ya. Jadi itu khalifah. Kewajipan untuk menyambung apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulia. Inilah tugas kita, mentadbir, mengurus dunia dengan undang-undang syariat Islam, cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Way of life. Islam is way of life. Islam itu adalah satu cara hidup. Kita ada batas-batas pergaulan dan sebagainya. Masya Allah. Takkan kita nak kata agama kita tak sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat ini selang tak berapa lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput kembali bertemu dengan Allah. Allah bagi tahu pada hari ini, kami, kata Allah, telah menyempurnakan agama kamu, ini agama Islam, dan kami cukupkan segala nikmat kepada kamu, dan kami redha Islam sebagai agama. Agama Islam dah sempurna. Itu dia cerita dia. Khalifah yang ketiga, kita punya matlamat hidup. Pertama, menjadi hamba pada Allah. Yang kedua, khalifah yang ketiga, untuk membawa pulang bekalan akhirat yang namanya amal soleh, yang saya tak nak hurai dah. Cuma nak baca sikit. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini saya nak baca juga. Dalam Islam, ajaran Islam, tidak ada discrimination, tidak ada diskriminasi, baik lelaki maupun perempuan. Kalau amal yang kita kerjakan itu amal soleh kerana Allah, menepati petunjuk Al-Quran As-Sunnah, insya-Allah Allah akan hidupkan kita dengan kehidupan yang bahagia. Bahkan Allah menyambung, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberi ganjaran pahala. Kalau nak banding dengan amal kita yang tak seberapa, ganjaran pahala tu punya banyak, punya hebat, tak sepadan dengan amal yang kita buat sedikit. Boleh tuan-tuan? Amal soleh bekalan akhirat. Kita dah sebut, bukan ada duit 50 juta, bila you pass away, meninggal dunia, everything habis. You punya harta, your properties, your asset, semua akan diambil alih oleh mungkin isteri, mungkin anak-anak, macam saya sebut semalam.
Kalau anak itu anak soleh atau solehah, memandangkan ayah anda telah meninggalkan wang sebegitu banyak, tak apa, kita wakaf, kita tolong bina sekolah Ustaz Syarilong, kompleks yang beliau sedang bina sehingga habis. Kita jangan bagi duit kada, kita pergi manage, kita bagi sendiri, kita buat ni. Alhamdulillah, si bapa yang meninggal tu alhamdulillah. Tapi kalau anak dapat anak Doraemon, boy Ejen Ali, Upin Ipin, jam. Itu cerita dia. Sengsaralah kita dalam kehidupan di alam barzah. Kalau nak tahu ayat alam barzah, surah ke-40 ayat 46. Nanti saya baca. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Dengar ni, dengar elok. Sebab saya nak kait dengan hadis, yasba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u thnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim dengan jelas menyatakan bila kita meninggal dunia, yang tinggal tetap bersama-sama kita adalah amal-amal kita, amal baik, amal buruk. Kita nak dengar ayat saya baca tadi, surah ke-40 ayat 46. Wujudnya alam barzah, ada siksaan dalam alam barzah. Dulu ada seorang hamba Allah ni, dia sebut tak ada siksa kubur, jadi isu. Itu zaman lama lah, kita pun tak mau nak ulang-ulang. Mudah-mudahan dia dah diberi kefahaman. InsyaAllah surah ke-40 ya. Surah ke-40 ayat 46. Huraian, mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada dalam alam barzakh. Tu tuan-tuan dengar tu, muka surat 1252. Huraian, ayat ini menjadi dalil tentang azab seksa yang akan menimpa orang-orang yang engkar semasa mereka berada dalam kubur. Sewaktu hidup di dunia, mereka tidak menunaikan hakikat mereka sebagai seorang insan. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah. Tak ada bekalan amal saleh yang nak dibawa balik. Masya Allah, sengsara di dalam kehidupan di alam barzakh. Lama mana? Nak kiamat kita pun tak tahu. Esok di akhirat pula, Allah satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 hari di dunia. Al-Hajj surah ke-22 ayat 47. Hari itu saya tak bawa kitab ni, hari ni saya nak bagi tuan-tuan dengar. Ayat 47. Dalil, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Masya Allah. Kalau si A ni Allah putuskan kamu akan merengkok dalam neraka-Ku selama 1000 tahun. 1000 tahun di dunia, lama di akhirat, minta maaf. Lama mana di dunia agak-agak. Masya Allah. Tu dia cerita dia. Terima kasih. Moga-moga Allah kurniakan kesihatan dan ingatan yang kuat untuk terus berdakwah. Memang saya minta pun kat Tuhan. Setiap hari saya minta supaya daya ingatan kurniaan Allah ni saya nak manfaatkan untuk kerja-kerja dakwah dan untuk menegakkan kebenaran agama Islam. Takbir! Allahu Akbar. Akhir sekali, matlamat hidup kita semua yang keempat ialah utamakan kebahagiaan negeri akhirat. Utamakan kebahagiaan akhirat. Dunia ni ambil. Sebab ulama kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bukan hadis, ini kata-kata ulama. Dunia ini umpama ladang menuju ke negeri akhirat. Ladang, tahu ladang? A piece of land, 1 hektar. You cucuk tanam durian musang king. A few years later, 5-6 tahun menghasilkan buah. Durian musang king. Dia takkan keluar King Kong. Dia musang king, dia dapat musang king lah. Tapi bukan bermaksud kita ni duk fikir akhirat. Dah, kita hidup di dunia, kena ambil juga hal-hal dunia ni penting. Makan, minum, kena bekerja, tak boleh berpeluk tubuh. Kan?
Tu cerita dia kena usaha. Saya usaha ni. Ni tahun ke-11 ni. Sebab saya duk fikir ni, kalau saya duk tidur kat rumah kerana COVID ni, 1 sen tak masuk kat sekolah ni. Terima kasihlah kepada yang menyumbang, dan don't forget, terus menyumbang. Yang belum menyumbang, tunggu apa lagi? Saya dah sebut banyak kali, sekarang ni teknologi kita hebat. Banking at your fingertips. Cukup simple. Kan? Saya pun ada internet banking tapi tak pandai guna. Selalu buat sampai jam, hari tu dia block terus. Cerai punya bank. Cerita dia. Utamakan kebahagiaan akhirat. Dunia ambil, boleh. Akhirat dulu. Priority kita ialah akhirat. Keutamaan kita. Mana dalil? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Dan carilah, kata Allah, dengan kurniaan kami, yakni kebahagiaan akhirat, tetapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Contoh, kalau tak faham, ditakdirkan saya kaya, tak apalah macam ustaz yang banyak buat sedekah lah waktu COVID ni. Itu bekalan akhirat dia. Patutnya kalau dia stingy, kedekut tak hidung masin, dia rugi. Kita dah bahas dah semalam. Nampak tak? Ni sahabat ni nak account bank, nanti ada, insyaAllah. Kalau dia stingy lah ustaz tu, dia rugi di akhirat. Dia faham Quran, dia faham hadis, dia menjadi seorang yang pemurah. Setiap hari dia pergi cari frontliner, bagi sumbangan makanan, KFC dan sebagainya. Kan? Dia utamakan akhirat, tapi dunia dia ambil. Sebab apa? Kereta dia hebat. Tak apalah, seimbang. Ini asyik dunia. Akhirat tak peduli. Tak betul. Kita semua akan mati, percayalah. Masa tu siapa yang nak boleh tolong? Amal kita. Anak-anak belum tentu, termasuk anak-anak ustaz. Mungkin seminggu 2 ingatlah dekat bapa dia. Itu pun kalau bapa dia ada tinggal harta di luar negara, di Turkistan, Goheb Gostan pun ada. Goheb Gostan negeri kat mana ya anak anda? Negeri sebelah, negeri syaitan. Kaya. Bukan tak boleh. Macam saya sebut tadi, utamakan kebahagiaan akhirat. Segala perintah Allah yang terkandung dalam Quran telah aku tunaikan kadar kemampuan yang ada. Yang ditegah aku tinggal dah segala-galanya. The rest, leave it to God, leave it to Allah. Allah tak zalim kita, jangan bimbang. Jadi maknanya yang keempat, utamakan kebahagiaan akhirat, tetapi jangan lupa dunia. Saya perlu handset ala RM600 yang murah. Nak pakai iPhone aku pun tak pandai. Kan? Pakai yang biasa asalkan ada untuk kita punya perhubungan di antara kita. Tunaikan kewajipan. Duit banyak, aku tak pergi haji. Pergi umrah. Kalau ada kemampuan duit yang banyak, pergi umrah dulu. Saya suggest pergi umrah. Sebab kalau tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat terus pergi buat kali pertama, dia akan jadi kelang kabut sikit. Kelang kabut macam mana? Kita first timer, kat mana nak tawaf macam. Tapi kalau dah pergi umrah, lepas tu pergi haji, cantik. Semalam saya sebut, boleh tengoklah dalam Facebook saya bersama-sama dengan Bushra Holiday Sendian Berhad. Sahabat yang tadi minta akaun sekolah, insyaAllah. Yang paling mudah masuk Maybank lah. Maybank 5520970378. Saya ulang sekali lagi, Maybank Tahfiz Mutmainnah 5520970378. Saya ulang sekali lagi, saudara Helmi Nasir, Ustaz main nombor akaun Tahfiz Mutmainnah
Maybank 55-205-970-3378. Kalau tuan-tuan banyak duit yang berlebihan ni, tak tahu nak buat apa, tahfiz banyak. Bagi tahfiz ustaz ni RM100. Ustaz Syarif Long tak payah banyak, RM500. Selesai masalah. Kan? Orang kata agih-agih. Staff ini 55. Allah, duit banyak. Ini akhirat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 96. Betul yang tertera tu. Ya? Apa yang ada pada kamu habis. Apa yang ada di sisi Allah sebagai amanah saham akhirat kekal. Selagi sekolah ni tertegak, selagi mereka mempelajari agama, mempelajari akademik, hafaz Quran, bahasa Arab, tuan-tuan dah mati, saya mati, insya-Allah dividen kita berterusan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran yang berterusan, masya-Allah. Justru utamakan kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan lupa habuan dunia. Nak bina rumah banglo, go right ahead, no problem. Nak beli Velfire, night Velfire ke Ranger, is up to you, your money. Kita bersyukur apa pun. Walaupun I'm just I'm driving a very old car. Dah 16 tahun dah. Wira. Ada sahabat bagi Nazaria, kan? Nah, ada juga Allah hantar mai satu, alhamdulillah. Nah, Allah tahu keperluan saya pergi outstation. Nah, syukur kepada Allah, masya-Allah. Nah, jadi begitulah apa yang disebut oleh ulama Dr. Hamka rahimahullahu taala, di mana hakikat hidup kita ada 4. Pertama, kesemua kita adalah hamba Allah. Yang kedua, kita adalah khalifah. Yang ketiga, kita hendaklah memperbekalkan dengan bekalan akhirat, yakni amal-amal soleh yang Allah redha. Yang keempat, utamakan kebahagiaan akhirat, kerana di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Kita tidak akan kembali lagi, mudah-mudahan semua kita insya-Allah mendapat rahmat dan perlindungan Allah di dunia, insya-Allah di akhirat. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Jangan lupa, siapa yang nak menyumbang, dialu-alukan, sumbanglah juga pada tahfiz-tahfiz lain. Ustaz lain pun sama juga, semuanya susah. Dia orang tak keluar, tak ada dana, duit nak bayar gaji juga. Bulan 5 ni, bulan 4 ni mungkin kita bolehlah tarik nafas panjang, sebab kerajaan dah bagi sikit. Bulan 5 dah tak ada dah. Jadi terima kasih. Siapa nak pergi umrah dengan Ustaz Syarif Long, bacalah dalam Facebook. Jadi saya memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala di atas kekurangan, kesilapan saya, keterlanjuran saya, dan kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.